tafsir, ya tafsir suratul Maidah, yang melalui tafsiran yang dilakukan oleh Syekhul Azhar Al-Fadil Al-Ustaz Dr. Abdul Halim Mahmud. InsyaAllah, ya pada malam ini kita akan meneruskan perbincangan ayat yang ke-6 insyaAllah. Ayat yang dimaksudkan, A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal gha'it aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu ma yuridullahu liyaj'ala 'alaykum min haraj walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaykum la'allakum tashkurun. Ayat memberi maksud, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan hari kemudian, yang memegang kepercayaan, yang memakai kepercayaan, setelah mana kepercayaan kepada Allah dan Rasul dan hari kemudian telah dipakai, maka datang syariat, maka datang perintah. Sebab itu pangkal perintah ialah iman. Ya, pangkal kepada perintah ialah iman. Sebab itu orang tolak Islam, tolak hukum hakam Islam, menunjukkan something iman dia tu sebenarnya. Orang kalau mula dipertikai, ya, terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala, dia mula bermain rotan Islam gini, kata dia perlu didetailkan dan sebagainya. Bila dia bermasalah terhadap syariat, menunjukkan dia telah bermula masalah akidah ia pada dirinya. Kerana pembuka ayat syariat mesti diawali dengan kepercayaan dahulu. Sebab itu iman, ya, sebab itu mengaji usuluddin, mengaji sifat 20, biar ngaji biar percaya. Ya, biar ngapeh. Kalau di pondok dulu Ummul Barahin tu ngapeh. Ya. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah a'lam annal hukmal aqli. Dia sebab jangan bagi bermasalah dengan Allah Ta'ala, jangan bagi bermasalah dengan Rasul, jangan kita bermasalah dengan hari kemudian, jangan kita bermasalah dengan rukun-rukun iman, ya. Kalau kita bermasalah dengan itu, kita akan bermasalah dengan syariat. Baik. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang memegang kepercayaan terhadap Allah dan Rasulnya dan hari kemudian, idza kumtum ila shalah, apabila kalian berdiri mengerjakan salat. Baik, sebelum kalian mendirikan salat, faghsilu wujuhakum, hendaklah kalian basuh muka-muka kalian. Mana ini disebut, ya, kalau di dalam, ya, pengajian fiqh, nama dia muqaddimatul wajib, nama dia. Salat ialah kefarduan. Setiap kefarduan dia ada muqaddimah dia. Muqaddimah kepada kefarduan salat ialah wudu. Ini
ia nak cerita tentang wuduk. Wuduk disebut ialah muqaddimatul wajib. Ma la yatimmul wajib illa bihi fahuwa wajib. Dia gitu. Sesuatu yang tidak sempurna kewajipan melainkan perlu kita laksanakan dia, akhirnya perbuatan itu pun menjadi wajib. Ya. Asal hukum wudu adalah sunat. Ya. Tetapi oleh kerana kita nak mengerjakan benda yang wajib, yakni salat, maka wuduk pun turut menjadi wajib. Nak laksana syariat Allah Subhanahu wa taala, ya, dia memerlukan kepada kuasa. Ya. Maka mendapatkan kuasa wajib. Ya. Jangan main-main. Sebab itu kerja kita siang hari, siang malam, ya, untuk mengambil kuasa daripada puak-puak sekula adalah kewajipan. Bekerja ke arahnya adalah wajib. Ma la yatimmul wajib illa bi fahuwa wajib. Baik, Allah Ta'ala sebut, idza qumtum ila salah, apabila kalian mahu mendirikan salat. Kerana matlamatnya salat, ya, tidak sempurna salat kalian, mesti kalian berwuduk. Lalu Allah Ta'ala pun memerintahkan, faghsilu wujuhakum, hendaklah kalian basuh muka kalian, wa aydiyakum, dan basuh tangan kalian, ilal marafiq, sehinggalah sampai ke siku. Ya. Muka, tangan sampai marafiq. 3, wamsahu biru'usikum, dan hendaklah kalian sapu kepala kalian. Ya, apa juga bahagian, ya, dalam mazhab Syafi'i ba di situ nama dia ba li tab'id. Hendaklah kalian menyapu sebahagian ia daripada kepala kalian. Ya, maka ya, dia tidak merujuk ia kepada isti'ab, ya, ba itu dia tidak merujuk kepada keseluruhan. Maka menyapu di dalam mazhab Syafi'i cukup ia dengan kadar sebahagian. Sebahagian, sekurang-sekurang, paling kurang sebahagian ialah 3 helai rambut. Kerana satu pun dah sebahagian dia kan. Tak, ya, satu tak pada lagi, pasal rambut kita banyak. Ya, dia tidak mewakili lagi satu tu. 2 tak mewakili lagi, 3 mewakili. 3 cukup, ya, mewakili untuk sebahagian itu. Bali tab'id namanya. Wamsahu biru'usikum, hendaklah kalian menyapu, ya, kepala kalian. Ya. Wa arjulakum, dan kaki-kaki kalian. Wa arjulakum dia ataf kembali kepada aidiakum. Ya, dia bukan ataf kepada ru'us. Ya, dia ataf kepada aidiakum. Jadi kaki kena basuh, bukan sapu. Ya, walau dia kadang ada orang menggunakan kaedah bahasa Arab, dia kata ataf kepada yang terhampir, kata dia. Jadi kata dia kaki pun sapu juga ada. Ya, kaki basuh. Sebab itu baca dengan fathah. Kalau tidak baca dengan arjulikum. Kalau ataf kepada biru'usikum, dia baca dengan arjuli. Dia kan, ya, ini kan kalau nak detail-detail macam itu, dia kena ngaji khas lah, tak? Kita ngaji mafhum cukup, tak? Wa arjulakum, dan hendaklah kalian membasuh. Wa arjulakum, membasuh kaki-kaki kalian, ilal ka'bain, sehinggalah mata kaki, sehinggalah sehingga buku lali. Baik, jadi itulah rukun kita berwuduk. Basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, dan basuh kaki. Ya. Kemudian buka dengan niat dan tartib. Jadi 6 lah. Ya. Niat adalah asasnya daripada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Ya, sesungguhnya hanya saja amalan itu barsah, ya, apabila ada niat. Niat, buka dengan niat, basuh muka, basuh tangan,
sapu kepala dan basuh kaki. 5, dan tartib bagi semua rukun. Mana tak boleh ya sapu kepala baru basuh muka, tak boleh. Dia kena tartib. Ya, jadi rukun wuduk ada berapa? Rukun wuduk ada 6. Jadi itu dia. Jadi sebab itu ya, faham Quran kena faham bersekali dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kena faham sebagaimana diperturunkan oleh para fuqaha. Itu kena faham gitu tu. Ya. Ini kita nak ikut Quran je Ustaz, jadi 4 je rukun kalau ikut Quran. Ya. Tartib tak payah kata dia. Jadi tartib mana datang? Tartib datang daripada huruf ataf. Ya. Jadi kan dia semua kena main belaka. Sebab itu kita ada Al-Quran, kita ada hadis, kita ada ijma' ulama'. Kena dengar ulama' dan kena dengar qiyas. Jadi kan dengan faham ya keseluruhan tersebutlah ya, makakannya baru datangnya syariat. Mari fiqh. Habis wuduk. Wa in kuntum junuban fatahharu. Dan jikalau sekiranya kalian berjunub, berhadas besar. Tadi hadas kecil, yang ini hadas besar. Wa in kuntum junuban, dan jikalau sekiranya kalian berjunub, ya sama ada ia melalui persetubuhan, ataupun ia keluar ya air mani, ataupun ia haid dan nifas, wiladah, ia bagi ia perempuan, itu adalah berjunub, ia berhadas besar. Fatahharu, maka hendaklah kalian bersuci, maksudnya hendaklah kalian mandi. Ya. Fatahharu itu macam mana kita boleh tahu mandi? Melalui hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersuci makna melalui melalui mandi. Maka di situ ada hadas kecil dan ada hadas besar. Wa in kuntum marada, dan jikalau sekiranya kalian sakit, mana keuzuran daripada menggunakan air. Kerana dua-dua kena guna air tu. Hadas kecil guna air, hadas besar pun guna air juga. Dan jikalau sekiranya kalian keuzuran, tak boleh guna air. Sebab apa? Marada, disebabkan kalian sakit. Aw ala safarina, ataupun kalian bermusafir, musafir yang panjang di tengah padang pasir, lalu tidak didapati air. Ya, baru balik Mekah nak. Kalau kita musafir daripada Madinah ya nak ke Mekah, Allah, ya, bumi yang kering kontang, itu tak ada air. Ya, dan air pun tak bawa juga. Ataupun kalau ada air pun, air cukup untuk untuk kita minum. Ini keuzuran. Sakit tadi, sakit yang tidak boleh menggunakan air. Ya, sakit yang tidak boleh menggunakan air. Dhabit dia apa dhabit dia? Dhabit dia, ukur dia, jikalau sekiranya kena air, nanti dia boleh meninggalkan kesan yang boleh memburukkan rupa muka kita. Dia cukup, itu dhabit dia. Misal kalau kena air, nanti parut dia tu tak hilang misalnya dia. Itu dah cukup, sakit itu dah uzur. Ya. Untuk kita tidak menggunakan air. Setelah mana disahkan oleh doktor. Ini tak boleh kena air kata dah. Bukan kita yang ngesahkan, mesti pakar. Sebab itu kan ya, di situ syariat dia mempunyai gandingan ya antara kepakaran lain pula. Dia sebab itu dia kena faham. Dia sebenarnya pembinaan syariat ni kan ya, pembinaan syariat ni dia bukan satu benda main-main. Tapi kadang-kadang ada orang jenis nak hadis saja. Mana hadis kata dia? Kau tak ada hadis, bid'ah kata dia. Dia bukan hobi tu Syah.
Ya, dia bukan apa-apa itu. Ya. Awa'ala safarin. Ya, yang pertama sakit, yang kedua safar. Disebabkan bermusafir. Yang musafir yang panjang, tapi kalau musafir di Malaysia ni ada air. Sebabkan sepanjang jalan tu ada pokok, ada air. Ya, kalau Madinah, ya, ke Mekah tak ada pokok. Ya. Ya, memang kering kontang. Ya. Maknanya ini musafir, ia musafir di padang pasir. Musafir di tempat tak ada air. Ahadum minkum minal gha'iq, ataupun telah datang salah seorang daripada kalian daripada tempat, ya, daripada tandas, ya, daripada tempat buang najis. Aw lamastumun nisa, ataupun menyentuh perempuan, menyentuh wanita. Ya, ini berkaitan, ya, tentang perkara yang boleh membatalkan hadas kecil. Ya. Mana setelah mana kita buang air, ataupun setelah mana, ataupun kita menyentuh wanita. Sebab itu, ya, di dalam ya mazhab Syafi'i, al-lams al-jassad bil yad, kata dia. Jassad, mana sentuh saja batal. Ya, di dalam mazhab. Ya. Kalau dalam mazhab lain, dia ada lagi memperhalusi. Lamas itu, kata dia, bina musyarakah baina snaini fasa'idan, kata dia. Ini bina musyarakah, kata dia. Atau wazan fa'ala, lamasa yulamisu mulamasatan. Lamas, kata dia, sentuh ni, kata dia, bukan sentuh-sentuh biasa, kata dia. Dia sentuh naik syahwat misalnya dia. Ada yang dalam lagi, sentuh bukan sentuh biasa. Lamas mana jamak, mana setubuh baru batal. Tetapi mazhab kita, lamas cukup dengan jas, sentuh batal. Ya. Mana perempuan yang ajnabiyah, ya, perempuan yang ajnabi. Falam tajidu ma'a, lalu kalian tidak mendapati air, sebab sakit, sebab musafir tadi, ataupun sebab ia menyentuh wanita tadi, batal wuduk lah. Ataupun setelah mana kalian buang air, lalu kalian tidak mendapati air, fatayammamu, maka hendaklah kalian bertayamum, sa'idan tayyiba, tanah yang berdebu. Sa'id dalam mazhab kita, tanah yang berdebu. Tayyiba, yang suci, yang bersih. Ya, tanah yang berdebu, yang suci, ia lagi bersih, yang tidak, ya, yang tidak terkena najis. Baik. Tayamum, apa perbuatan tayamum? Perbuatan tayamum cukup dengan famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu, maka hendaklah kalian menyapu muka, wa aydikum, dan tangan. Sapu muka dan tangan. Ya. Sapu muka dan tangan. Baik, dalam ayat wudu, tangan disebut ilal marafiq, hingga ke siku kan. Tapi dalam ayat ini disebut wa aydikum minhu, tangan saja. Ya, tak sebut sampai, ya, sampai ke siku. Di sini dalam mazhab kita mengambil kias kepada wudu. Sebab itu kan, ya, ahli sunnah wal jamaah, apa sumber hukum kita? Pertama, Quran. Yang kedua, hadis. Yang ketiga, ijma'. Dan yang keempat, kias. Sebab itu, jadikan oleh kerana aidikum ni tak disebutkan, hak mana? Tayamum nak sampai mana? Maka ayat wudu sebut ilal marafiq, maka dikiaskanlah kepada wudu. Oleh kerana tayamum ni ialah ganti kepada wudu. Tanah adalah ganti kepada air. Ya, maka kias. Maka sapu sampai juga kepada siku. Jadi
sama ada hadas kecil ataupun hadas besar, bila bertayamum, dua anggota ni saja, muka dan tangan saja. Ya, ini kadang-kadang orang bertanya, kalau wuduk ustaz muka dengan tangan, kalau hadas besar tadi macam mana kata dia? Berguling. Berguling atas debu, bagi rata. Tak. Mana hadas besar pun muka dan tangan juga. Jadi sebab itu dia datang selepas, ya, untuk menyatakan dua, nak menyatakan wuduk dan nak menyatakan hadas besar. Macam mana? Famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Ini pernah berlaku, ya, sahabat, ya. Dia musafir dalam peperangan. Habis perang dia tidur, ya, mimpi keluar air mani. Jadi kata dia, macam mana? Kena tayamum, kata Rasulullah. Macam mana kita nak tayamum? Dia bantainya berguling, ya, atas padang pasir tu. Kemudian balik tanya Rasulullah. Rasulullah kata memadai, ya, muka dan tangan. Kerana ayat ini, tengok ayat ya, dirangkumkan yang di atas menyatakan hadas kecil dan hadas besar. Minhu ay minas sa'id tayyib tadilah, mana hendaklah sapu muka dan tangan daripada tanah tadi, daripada debu tadi, ya, daripada debu tadi, ya, sapu daripada debu tu, ya. Bila sapu, ya, bila sapu, ya, cukup dengan sekali begitu. Dia bukannya kita nak rata macam ayah. Dia sekali saja, ya. Sekali saja sapu, ya. Kemudian sekali dan sekali sini pula, ya, dengan dua kali tepuk. Tepuk yang pertama untuk muka, tepuk yang kedua yang hak kiri untuk tangan kanan, dan yang hak kanan untuk tangan kiri. Selesai. Selesai tayamum. Jikalau sekiranya apa? Jikalau sekiranya terdapat keuzuran marada, safar, ataupun tadi disebabkan kita dah buang air besar ataupun air kecil, ataupun menyentuh, ya, perempuan, lalu batal wuduk kita, air tak ada, maka bertayamum. Baik, semua ni Allah Ta'ala simpulkan, Allah Ta'ala nyatakan, ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkehendaki untuk menjadikan ke atas kalian itu susah. Bukan nak bagi susah. Nak semayang pun susah, kata dia. Ya, kena basuh muka, ya, kena ada air, ada. Itu bukan nak susah sebenarnya. Nanti kalau berhadas besar kena mandi pula. Itu bukan nak bagi susah. Tetapi walakin yuridu liyutahhirakum. Tetapi Allah Ta'ala mengkehendaki untuk mensucikan kalian. Allah Ta'ala nak bersihkan kalian. Kalau tidak, kalian jadi pengotor. Kalian tak reti nak membersihkan diri. Nampak kan? Dah betul, ya. Ada kan, ya. Kalau kita tengok, ya, sampai barat pun kan, bila tak mengaji bab tahara ni kan, ya. Bila tak mengaji, ini bab tahara kan ni. Nampak, satu ayat je, satu ayat selesai wuduk, mandi junub selesai, tayamum selesai. 3 benda Allah Ta'ala sebutkan dalam satu ayat ini, ya. Ini kan kitabut taharah. Ini termasuk di dalam kitabut taharah. Ini Islam mengajar kita yang mengenai kebersihan. Kerana kalau di barat kadang-kadang dia membanyakkan minyak wangi, dia tak mandi, ya. Dia orang takut ayah, dia mandi. Jadi kan, ya, bila Islam dia ajar kita mandi, ya. Dia ajar kita bersih, bersuci ni, ya, Islam ajar kita, ya. Sebab itu dia dengan nikmat Islam ini kan, ya, tidak ada batasannya, ya, mengatasi, ya, segala nikmat. Wal yutimma ni'matahu 'alaikum, dan supaya Allah Ta'ala menyempurnakan nikmatnya ke atas kalian, la'allakum tashkurun, mudah-mudahan kalian bersyukur dengan nikmat ini, lalu kalian menjadi orang yang orang bersih. Orang buat kajian kan, satu kajian dibuat terhadap wanita, perempuan yang paling bersih ialah wanita muslimah, perempuan Islam.
Kerana taharah. Kajian dia buat. Yang lain kata, dia tak kerti nak bersuci. Antaranya fitrah, sunat kita kena bersunat, kena berkhatan. Itu pun fitrah. Nak bagi suci, kau tidak kotor. Sebab itu kan Islam ajar kita bersuci. Ayat ini kan saya teringat Yusuf Qaradawi yang pasal teringat pula tu. Ketika mana di dalam satu ceramah dia, kita nak sentuh sikit Qaradawi berkaitan dengan ayat ini. Dia pernah dijemput berceramah. Dia dijemput berceramah. Saya rasa saya dah sentuh dah benda ni, tapi tak apa, kita ulang lagi. Pasal suratul Anfal lah itu kan. Kita dah habis suratul Anfal dah. Saya ketika mana di Azhar, masa dia di Azhar dahulu. Dia orang Mesir Yusuf Al-Qaradawi. Saya dijemput malam 17 Ramadan bagi ceramah. Bagi ceramah malam 17 Ramadan. Jadi oleh kerana 17 Ramadan saya ceramah jihad malam 17 Ramadan. Saya ceramah mengenai jihad. Habis saja saya ceramah jihad, imam masjid dipanggil aku, kata dia, ya Syekh Al-Qaradawi, kata dia, limaza takallamta anil jihad, kata dia, kenapa kau bercakap mengenai jihad, kata dia. Orang kampung kita ni, kata dia, banyak tak kerti bersuci, kata dia. Ini berkaitan dengan ayat bersuci. Ada besar pun tak selesai lagi, kata dia. Wuduk pun ada yang tak kena lagi, kata dia. Kau ni apa jawab Qaradawi secara ringkas? Ya Syekh, anta hafiztal Quran, kata dia. Wahai Syekh, kata dia, kamu ngapal Quran, kata dia. Cuba bagi kepada saya ayat jihad dan bagi saya ayat bersuci, kata dia. Cuba bagi, kata dia. Bagi saya ayat jihad dan bagi saya ayat bersuci. Kemudian Qaradawi tu jawab, ayat mengenai jihad tidak dapat diselesaikan dengan satu ayat dan dua ayat. Suratul Anfal tentang Badar, hampir 100% ayat tu. 98-99% menceritakan tentang jihad. Ali Imran, bahagian akhir Ali Imran tentang peperangan cerita tentang Uhud. Al-Ahzab tentang Ahzab. At-Taubah tentang Hunain. Maknakan bukan satu ayat, malah surah yang banyak, malah kan hampir ayat Al-Quran, surah-surah dalam Al-Quran, terutamanya surah Madaniyah, menyentuh mengenai jihad. Tetapi untuk menyelesaikan mengenai bersuci, cukup satu ayat. Allah Ta'ala selesaikan bersuci ni, wuduk, hadas besar, tayamum, dengan ayat 6 daripada suratul Maidah. Lalu Qaradawi dia meletakkan satu tajuk, umat, kata dia mundur ke belakang kerana mereka tidak mampu fokus apa yang difokuskan oleh Al-Quran. Benda yang difokus oleh Al-Quran, dia orang tak fokus banyak. Sepatutnya kan kita fokus dalam Islam ni kan, tengok Allah Ta'ala fokus. Kalau Allah Ta'ala sebut banyak kali menunjukkan isu itu isu besar. Tapi cuba kita tengok kan, masyarakat Melayu kadang mengaji bab taharah ni kan, mengaji hadas besar ni kan, kadang kalau orang perempuan daripada mula datang haid sampai pula lah nak kering haid, dia cerita mengenai taharah lagi. Kemudian mandi junub daripada bujang sampailah beranak 7-8, dia kata ada lagi tak sah mandi junub. Takkan tak sah, Syekh, anak dah 7 dah, tak sah lagi ke mandi janabah itu? Jadikan sebab itu kan perihal penting, perihal penting kita fokus sebenarnya terhadap apa yang difokuskan oleh Al-Quranul Karim.
So itu fokus Al-Quranul Karim kan ya, mendepani Yahudi dan Nasara. Ini besar. Lepas ini nak cerita Yahudi, lepas ini pula ya. Persoalan jihad, persoalan akidah, dan persoalan syariat. Ya sebab itu kan ya, persoalan ya hukum hakam ya. Ini kan ya, perkara ini kan ya perlu ia diberikan perhatian oleh umat Islam. Baik, ayat ini adalah ayat yang ke-6. Ya. Ayat-ayat jihad tu dah. Ya ada Ustaz berapa ratus ayat jihad. Ya. Mana tadi kan kurang lebih 1/4 kalau kita nak kira rata nanti dulu. Ya, 1/4 adalah untuk dia sahaja. Ya. 1/4 saja ya daripada Al-Quran tu ialah untuk dia, untuk jihad. Ya sebab itu kan ya, ruh ini jangan dimatikan. Ya Islam ya diserang ya di segenap penjuru. Ya. Ya. Islam diserang. Tambah sekarang ni kan ya kita sangat risau. Apa juga kan yang berkaitan tentang Islam kan ya, orang tak senang. Ya, ma'atafiz orang tak senang. Cuba fikirkan ya, pengetua ada masalah, ma'atafiz ni nak tutup. Cuba fikir. Kan pening tu. Kemudian ya, tadi ke semalam kan ditegur Zakir Naik pula. Zakir Naik ni dah banyak Islamkan orang, Syekh. Tiba-tiba kata dakwah Zakir Naik ni tak, metod dia tak berapa nak, tak apa nak betul pula dah. Ya. Kamu tu yang komen tu berapa banyak kamu mengislamkan, ya, mengislamkan orang. Ya. Kalau metod kamu tu, ya, makna cara kamu tu, manhaj kamu tu betul. Ya. Baru cara rotan syar'i. Cara baru. Belum bilangan rotan ni lagi. Baru cara rotan syar'i. Tengok komen. Ya. Ini semua tafsiran jumud ya terhadap Islam kata dia. Ya, tafsiran sempit kata dia. Dia tak kira pemikiran dia tu yang sempit untuk ditembusi hidayah. Ya. Satu-satu. Ya. Ya. Apa juga ini kan ya, kita percaya yang bercakap ni anak umat Islam. Kita percaya yang mendesak di belakang ialah, kita percaya orang lain. Mereka ni bekerja untuk orang lain. Ya. Kita amat khawatir kalau rupa ini sebenarnya. Ya. Kita takutkan dia buat statement bagi pihak orang lain. Setelah mana ditekan dan didesak. Ini kan ya sangat-sangat ia menakutkan kita. Dan sebab itu kan jihad ini perlu disuburkan. Ya, untuk mempertahankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini ana bukan nak suruh angkat senjata tadi ni. Ya. Cukup kita dengan lapangan pilihan raya pun kita tak larat. Tak larat kita. Yang ini pun kita tak larat. Ya. 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 Ini lapangan demokrasi ni. Mana muwajahah silmiah. Setiap kali muktamar, Tok Guru akan ulang perkara ini. Bahasa ini muwajahah silmiah, berdepan secara aman pada demokrasi. Yang mana kita ambil jihad ini dulu. Ya. Mana kan dengan bersungguh-sungguh kita buat kerja dan lakukan sesuatu dalam suasana kita melihat setiap penjuru di sana sini kan dia nak komen saja. Kita tak faham. Dia bercakap bagi pihak siapa? Ya. Baik. Ayat ini masih menyentuh mengenai bersuci. Tengok kalau kita kembali balik ayat yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, sempurnakanlah uqud. Ya, sempurnakanlah akan ikatan janji. Apa juga janji yang kamu lakukan, sempurnakan. Ya, apatah lagi janji kita dengan Allah Ta'ala. Baik, bermula daripada situ Allah Ta'ala mulakan uhillat lakum, pemakanan halal. Kemudian pemakanan yang diharamkan, hurrimat alaikumul maitata waddama walahmal khinzir. Itu ayat 3. Kemudian Allah Ta'ala sentuh
perkahwinan yang dihalalkan. Ya. Kemudian kita masuk pada ayat 6 ini, masih mengenai bersuci lagi. Tengok, ini kan perihal penting. Ya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kita dalam menyempurnakan akad, dalam menyempurnakan janji kita dengan Allah Taala, makanan kita mesti kena selesai sebenarnya. Sekarang ni makanan Allah Taala sentuh. Ya, selepasnya makanan halal, makanan haram, kemudian perkahwinan Allah Taala sentuh. Sebab itu, ya, wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum. Ini ayat yang telah kita bagi. Mana benda ni mesti bersih, makan mesti suci bersih. Kemudian hubungan seks mesti bersih. Dan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala mesti bersih. Ini dalam kita menyempurnakan ya akad kita. Ya Allah Taala buka saja kan, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Allah Taala sentuh makanan, Allah Taala sentuh ya hubungan seks. Ya. Ini kan sekarang kan ya, riuh tak kan? Menikah orang riuh, berzina orang tak riuh. Ya. Manakan mengenai umur. Berapa umur hari tu disentuh tu? Ya. 16 dengan 8 dah bising. Ya. Ini zaman dia. Maknakan ya, mana juga ya, sarang pelacuran LGBT ya, seolah-olah bila tengok statement mereka ini dibela. Mana kecenderungan itu? Ya, kecenderungan itu. Kerana kan ya, tak bersih. Hubungan seks yang tidak bersih. Ya. Ini perlu disucikan. Pemakanan mesti bersih, hubungan seks mesti bersih, mesti bersih. Ya. Yang bersih inilah yang mereka cuba halang. Ya, ini jahat ya. Dia orang akan terus buat kerja, benda jahat ni. Kemudian hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala mesti bersih. Ini, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila salat, bila nak mendirikan salat, kita tengok tu kan perlu diberikan perhatian. Allah Taala buka ayat ni hari tu apa? Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, sempurnakanlah akad. Sebenarnya kan akad kita dengan Allah Subhanahu wa taala, akad kita sesama manusia, baru kan ia dapat dibersihkan bila bersih makanan kita. So itu kan, bila anak tak bersih makanan dia kan, bila anak tak bersih makanan dia payah dia nak solat, payah nak sempurnakan akad dengan Allah Ta'ala, dia nak lari saja kan ya, hati kotor. So itu kan ya, makanannya kena bagi selesai. So itu kan ya, pemakanan kita kena jaga sungguh-sungguh. Ya, jangan ya kita makan tak entu arah, tak entu pasal. Ya. Ya, ketua Dewan Ulama kita kan, ya Ustaz Siddiq Nur, ana tengok di dalam bab pemakanan ni dia sangat jaga. Ya. Sebab atau anak-anak pondok kan ya, dia bela ayam, dia bela itik, telur itik. Ya. Dia bela lembu pula, bela kambing. Ya. Tuan guru kan soal pemakanan ya, ana lama jugalah mendampingi dia. Dia sangat jaga. Kerana pemakanan inilah kan ya, sebab terhalangnya kita nak ikut syariat Allah Taala, nak menyempurnakan akad kita dengan Allah Taala. Ya. Bila tak selesai, kemudian tak selesai pula seks kita kan ya, orang berzina lagi gelap. Kemudian berzina pula akan lelaki dengan lelaki pula ya. 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 Kemudian buat statement lagi kan mengenai hukum liwat baru ni. Dia kata hukum liwat yang kuno tu ya. Ya. Allah, udahlah awak tu kena dengan pertuduhan tersebut ya. 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 Kadang kita fikirkan ya, ini kan baru tertuduh. Pengetua kata dia liwat, kata dia kita akan tutup Mahat Hafiz. Tetapi pemimpin yang dah ada sabit kes liwat, korang nak angkat dia jadi sabit tak sabit liwat dia? Mahkamah kata sabit.
Ini pengetua belum sabit, dia nak tutup dah. Tetapi pemimpinnya dah sabit dengan liwat nak angkat. Berat. Ini kan ya, maknakan ya, dari sudut kan ya, saya yang tak selesai, kemudian hubungan dengan Allah Ta'ala ini kan ya sangat penting dalam awfu bil uqud. Kun yang baru datang ayat yang ke-7. Kita pergi ayat ke-7 nak sikit ayat tak, pasal dalam kita tak ada. Barulah Allah Ta'ala nak sentuh misak selepas ini. Nak menyempurnakan janji, mesti bersih 3 benda ni. Makan bersih, hubungan kelamin mesti bersih, ya. Kemudian hubungan dengan Allah Ta'ala mesti bersih. Tadi ayat wuduk dan ayat mandi ada besar dan ada kecil tadi, ya. Mesti kita sempurnakan betul-betul 3 benda ini. Lalu Allah Ta'ala barulah ia datang menyatakan ya bagaimana kalian dapat menyempurnakan misak kalian, dapat menyempurnakan akan perteguhan dan janji kalian. Maka datang ayat ke-7. Saya tu ya, ayat Al-Quran ni kita tak boleh pisah-pisah. Ya, tengok sebelum, tengok selepas. Ya, bagi nampak keseluruhan, barulah nampak ya keseragaman, ya kesatuan ya ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Baik. Ayat 7 ni pendek je. Kita lihat. Wa dhkuru ni'matallahi 'alaikum. Bila bersih baru datang kesedaran ini. Wa dhkuru ni'matallahi 'alaikum wa mitsaqahu alladhi wasaqakum bih idh qultum sami'na wa ata'na wattaqullaha innallaha alimun bidzatis sudur. Wadhkuru ni'matallah, dan ingatlah akan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Syekh Abdul Halim Mahmud? Nikmat Allah Ta'ala, nikmat iman, nikmat Islam, wal ukhuwah fid din, dan nikmat bersaudara dalam agama. Dia bila ada iman Islam baru ada ukhuwah tau. Kita seronok duduk dalam jamaah Islam ni tau. Tak ada melempar kerusi tau. Ada melempar kerusi tak? Tak ada. Pasti kita diajar dengan ya iman dan Islam. Kan iman dan Islam ya boleh sebut ukhuwah. Ini nikmat besar ni. Nikmat iman, Islam wal ukhuwah fid din. Ya, kata Abdul Halim Muhammad. Mana 'alal muslimina an yatadhakkaru daiman ni'amallahi 'alaihim wa hiya katsira. Minha fi hadhihi al-ayah ni'matul iman wal Islam wal ukhuwah. Kata dia, apa yang dinyatakan dalam ayat ini, kata dia, nikmat iman, Islam dan ukhuwah fid din. Ya. Ingat nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini ialah ayat madaniyah. Kerana kan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila sampai saja ke Madinah, apa agenda Rasulullah bila sampai ke Madinah? Rasulullah yang pertama ialah binaul masjid. Ini kan ya binaul masjid ni kan nikmat iman, nikmat kita beriman pada Allah Ta'ala, mesti lakukan hubungan dengan Allah Ta'ala, nikmat iman dan Islam. Kemudian agenda Rasulullah yang kedua apa dia? Al-ikha. Bila kan ia iman ia telah terpahat, Islam telah difahami dengan sesungguh, maka Rasulullah pun lakukan satu agenda yang kedua, nama dia ikha, makna mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar. Dia kan ya bila makanan bersih, kemudian seks bersih, kemudian hubungan dengan Allah Ta'ala bersih, maka kan ia baru kita dapat ingat nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barulah datangnya persaudaraan. Datang persaudaraan. Ya. Ini yang disebut oleh Salman Al-Farisi dalam sebuah hadis.
Ya, hadis disebutkan di dalam ya Sahih Al-Bukhari. Apa kata Salman? Akha Rasulullah sallallahu alaihi bukan Salman, ya Abdurrahman bin Auf, minta maaf. Akha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baini wa baina Sa'd bin Rabi'. Ya, kata Abdurrahman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mempersaudarakan baini, antara aku, wa baina Sa'd bin Rabi' dan Sa'ad bin Rabi'. Aku makna Abdurrahman orang Mekah, Sa'ad bin Rabi' orang Ansar, orang Madinah. Faqala Sa'dun, lalu Sa'ad pun berkata bila Rasulullah dah persaudarakan tu, bila iman dan Islam tertanam. Dia saudara ni kan dia tidak boleh sebut bila melainkan selepas iman dan Islam tertanam. Ya, so itu kita diulang dengan benda ini dalam usrah kita, dalam ijtimak kita, dalam liqaul fikri kita. Barulah mari ukhuwah. Makan dalam talam pula, ya, kita pergi liqaul fikri. Oh, insya-Allah, ya. Ya, nikmat ini kan insya-Allah, ya, kita akan dapat dan kita rasai dalam jamaah. Ya. Maka baru datang, ya, Rasulullah mempersaudarakan antara Abdurrahman dan Sa'ad bin Rabi'. Faqala Sa'dun, lalu Sa'ad berkata kepada Abdurrahman, innani aksarul ansari mala. Kata Sa'ad, sesungguhnya aku aksarul ansari mala, orang Ansar yang paling banyak harta. Sa'uqsimu mali baini wa bainaka syatrain. Wahai Abdurrahman, aku akan bahagikan harta aku ini antara aku dan kamu syatrain. Aku bahagi dengan dua bahagi. Ya, dia nak bahagi dua bahagi. Sa'ad. Wa anna li zawjatan. Aku ada dua bini, kata Abdurrahman, kata Sa'ad. Aku ada dua isteri. Fanzur ila a'jaba minhuma. Cuba kau tengok mana yang paling cun, wahai Abdurrahman, kata dia. Liutalliqaha, supaya aku pisahkan, kata dia. Fa izan qaddat sa'iddatuha tazawwajtaha. Apabila selesai iddah dia, engkau boleh kahwin, kata dia. Tapi apakah jawab Abdurrahman bin Auf dengan nafsu yang baik? Jawab Abdurrahman, barakallahu fi malika wa ahlika. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri berkat, Allah Ta'ala berkati harta kamu, wahai Abdurrahman, wahai Sa'ad. Wahai Sa'ad, mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati harta kamu. Tak payahlah bagi dua, kata dia. Dan begitu juga, mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati isteri-isteri kamu. Tak payah engkau pisahkan isteri. Biar berkat ni bertambah lagi. Kalau dua, biar bertambah tiga. Ini orang lelaki dia seronok dengar, nampak ya? Mana kan ya, seronoknya mendengarnya. Mana mudahan Allah Ta'ala berkati. Ya, melawak dia tak mampu kaum ibu dia orang. Ya. Ya, labun boleh lah. Ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati. Ya. Bal dullani 'ala suq. Cuma kau tunjukkan saja saya mana pasar. Ya, kata Abdurrahman kepada Sa'ad. Fadallahu ila suqi baini Qainuqa. Ya, lalu Sa'ad pun menunjukkan kepada Abdurrahman kepada pasar Yahudi Bani Qainuqa. Maka disitulah ya Abdurrahman berniaga dan dia jadi kaya raya dan dia menikah dengan orang Ansar selepas daripada itu. Ya, hasil daripada pencarian dia. Nampak? Ini nikmat iman dan Islam, maka lahirlah ikha. Sebab itu Rasulullah sampai ke Madinah, Rasulullah mempersaudarakan ya Muhajirin dan Ansar. Ingat nikmat ini. Ya. Wazkuru ni'matallahi 'alaikum. Dalam ayat lain disebut wazkuru ni'matallahi 'alaikum iz kuntum a'da, ketika mana kalian bermusuh dulu. Fa'allafa baina qulubikum. Lalu Allah Ta'ala telah satukan hati kalian. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Lalu kalian jadi dengan nikmat iman dan Islam tadi ikhwana. Lalu kalian boleh bersaudara. Ya, boleh. Lalu baru boleh bersaudara. Baru boleh bersaudara dengan nikmat iman dan Islam. Kalaulah kan ya,
kalaulah jamaah parti, kalau tak ada landasan iman, tak ada landasan Islam lah letak, udahlah tu, tak boleh nak cerita korang mengenai persaudaraan. Tak boleh. Ya, kerana pangkal saudara itu, ini fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, lalu jadilah kalian dengan nikmat, yang dengan nikmat iman dan Islam itu ikhwana, lalu kalian bersaudara, barulah berlakunya ukhuwah. Ini nikmat. Sebab apa baru boleh sedar nikmat ini? Sebab makanan bersih, mana jiwa bersih. Ingat, bila makanan bersih, hati bersih. Oh, kita kena ikut betul-betul tu surah Maidah tu. Aufu bil uqud. Allah Taala mulakan dengan apa? Lepas itu dengan apa? Lepas itu dengan apa? Itu kena ikut sungguh-sungguh tu. Ya, dalam pengajian kita. Barulah dia sedar nikmat. Baru kita tahu nikmat, ya. Nikmat Islam. Baru kita tahu nikmat iman. Sebab itu kan Yahudi dia tahu, ya, mengenai pemakanan ni. Sebab itu kita dimasukkan dalam pemakanan kita macam-macam. Ya, kadang-kadang darah dalam pemakanan kita. Babi, unsur babi masuk dalam ubat-ubatan kita dan sebagainya. Semuanya nak bagi apa? Nak bagi hati kita kotor, akhir kotor, kita tak nampak nikmat. Nikmat iman dan Islam kita tak nampak, akhirnya kita tak nampak nikmat ikhwan. Makan jaga. Mana para petugas Islam, kita duduk jamaah Islam, kita kena jaga sungguh-sungguh makanan kita, dan kita kena jaga sungguh-sungguh, ya, mengenai seks kita, ya, kena jaga. Ya, sekarang dah tak terjaga ni. Sebab itu dia orang dia anjur. Manakan ya, LGBT kan dia menjadi penganjur barat, ya, walaupun ya, oleh kerana kan kuatnya umat Islam, dia orang terpaksa, dia orang tolak lah. Ini kata dia bukan budaya. Dia kata bukan budaya aja. Dia bukan kerana Islam haramkan, tapi ini bukan budaya masyarakat Malaysia. Itu nanti kalau dah jadi budaya, mana halal lah macam tu. Ya, ini kerana apa? Kerana kebenaran itu, orang yang berada dalam fitrah itu masih ramai. So itu dakwah ni kita kena, ya, perhebatkan. Kalau kita sikit, ya, dia orang dah mula ramai, dia orang kata LGBT ni pasal ditolak lagi sebab budaya Malaysia tak boleh terima. Nanti kalau dah dibudayakan boleh terima, bukan dengan sebab akidah, bukan dengan sebab syariah. Dia orang menolak benda tu. Ha? Tengok statement dia orang, ya. Statement yang dia orang nak cuba haramkan ada pertalian dengan akidah. Dia orang takkan kaitkan dengan akidah. Sebab itu kita bercakap mesti kita kena kaitkan dengan akidah. Ya, kena ajar macam itu. Kita kena kaitkan dengan syariat. Ya, kerana mereka kalau buat statement, dia orang akan cuba larikan statement mereka itu daripada berpaut dengan akidah, berpaut dengan syariat. Baik, satu nikmat. Yang kedua, wa misaqahu alladhi wasaqakum bih, dan janji perteguhan yang telah kalian lakukan perteguhan tersebut. Apakah kalian berkata ketika mana kalian melakukan perjanjian itu? Idza qultum, ketika itu kalian berkata sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami patuh. Sebab apa? Para sahabat dia banyak melakukan perjanjian dengan Rasulullah. Perjanjian Aqabah 1, perjanjian Aqabah 2, Bai'atul Ridwan, ya, Bai'atul Aqabah 1, ya. Sebab itu kan, ya, antara dalam Bai'ah Aqabah ini di Jumratul Aqabah tau. Tapi sekarang kan pergi melontar baru ni kan, ya, Jumrah itu dia orang tak namakan Jumratul Aqabah. Ana pun tak puas hati juga. Dia orang namakan Jumratul Kubra. Memanglah dia Jumratul Sughra, Wusta, Kubra. Sebenarnya Rasulullah melakukan perjanjian itu di Aqabah, tu Jumratul Kubra, tu Jumratul Aqabah lah. Di situ Rasulullah melakukan perjanjian. Rasulullah mengambil kesempatan dakwah masa itu. Ya. Manakan bila orang Madinah datang, Rasulullah duduk dekat, ya, Jumratul Aqabah tu. Sebab kan dia syariat, ya, syariat haji ni syariat Nabi Ibrahim alaihi salam. Sebab itu orang musyrikin dia pergi haji. Ya, dia tawaf, dia sa'i.
Kemudian dia pergi Mina juga. Ya. Dia berada juga di Mina. Ya. Tapi semuanya ialah kerana berhala mereka. Dirosakkan ajaran Nabi Ibrahim. Lalu Rasulullah datang untuk membersihkan ajaran Ibrahim alaihissalam. Ini kan banyak bai'ah. Ini Allah Ta'ala ingatkan. Baik. Bila makanan halal, seks yang bersih, kemudian hubungan Allah Ta'ala bersih, barulah kita baru boleh ikut perteguhan ini. Apa yang telah kita janjikan. Saya tu orang yang langgar bai'ah ni kan, lagi janji ni kan, cuba cek ini benda ni semua masalah. Dia bermasalah semua. So itu sebab itu kita tak boleh bermasalah pada 3 benda ni. Kita tak boleh bermasalah pada makanan, pada seks tak boleh bermasalah, dan tidak boleh bermasalah mesti bersih hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Boleh bermasalah itu. Sebab itu kan perkara ini sangat kita tekankan di dalam tarbiyah kita. Barulah bila 3 perkara ini, barulah masa itu kesedaran datang. Ingatlah, baru boleh ingat misaqahul ladzi wasaqakum bih, ia akan perteguhan yang kalian lakukan, perteguhan itu ketika mana kalian mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami patuh. Antara sampel lah banyak ni, bai'atul nisa ada, bai'atul aqabah ula, saniyah akhirah, dan bai'atul ridwan ataupun disebut bai'atul syajarah. Antara lah disebut di sini oleh Profesor Dr. Abdul Halim Mahmud, apakah bai'ah dia orang dengan Rasulullah dalam perjanjian Aqabah yang pertama. Ini disebutkan hadis Ubadah bin Samit disebut bai'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami telah berbai'ah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bai'ah inilah perteguhan tau. Sebenarnya bai'ah ni kan kita akan tengok nanti nanti lepas ni saya urai. Rasulullah, kami telah berbai'ah dengan Rasulullah SAW Lailatul Aqabal Ula, pada malam Aqabah yang pertama, alla nusyrika, bahawasanya kami tidak mensyirikkan Allah Ta'ala walaupun sedikit, wala nasrik, kami tidak mencuri, wala nazni, kami tak berzina, wala naqtul auladana, kami tidak akan membunuh anak-anak kami. Cuba kita lihat kan, sedangkan mensyirikkan Allah Ta'ala ni boleh ke? Tak boleh kan? Mencuri boleh ke? Tak boleh. Berzina boleh ke? Tak boleh. Bunuh anak boleh ke? Tak boleh. Semua benda ni diharamkan. Tetapi semua benda ini dibai'ahkan. Tujuan bai'ah apa dia? Untuk memperteguhkan lagi. Sebab itu bai'ah ini persyariatan bai'ah. Sebab itu kita berbai'ah depan pimpinan kita. Berbai'ah supaya kita tidak tak lompat parti, tak tinggal jamaah Islam, tak lari. Adakah boleh kita nak mencabuli perkara tersebut kalau tak berbai'ah? Tak boleh juga kan, tapi dibai'ahkan, kerana bai'ah ini ialah mitsaq, perteguhan. Kerana kan bila dilakukan perteguhan itu, lalu Allah Ta'ala kurniakan akan kekuatan selepas daripada itu. So itu ini bai'ah. Saya itu kan bai'ah ni kan perkara-perkara fardu, perkara-perkara tak melakukan mencuri, tak melakukan zina, ini perkara semua diharamkan. Sepatutnya dah cukup dah tentang haram, dia tak boleh buat. Tapi bila ingat benda ini, bila ingat bai'ah itu dilakukan, lalu dengan sendiri kegerunan itu datang. Sebab itu bai'ah, ini pensyariatan bai'ah. Lalu dibai'ahkan benda tersebut. Tak syirik, tak berzina, tak mencuri, tidak membunuh anak, tidak melakukan bohtan, manakan cerita-cerita yang dia ada-adakan, mana fitnah dalam bahasa kita, bohtan. Ini dibai'ahkan perkara ini. Masih itu kalian sami'na wa ata'na. Baik, semua ini kan kesedaran berlaku apabila sucinya kan pemakanan. Kesedaran itu berlaku bila sucinya kan seksnya, bila sucinya pula hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Ta'ala tutup, wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah Ta'ala. Ingatlah
Innallaha alimun bidzatis sudur. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan yang amat mengetahui ya apa juga yang berada di dalam hati. Ya, Allah Taala tahu. Allah Taala amat mengetahui ya pada ya apa juga yang berada dalam hati kita, semua dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah ya dua ayat kita pada malam ini. Dengan kita menggabungkan ayat pertama sehinggalah ayat yang ketujuh ini. Ya, sehingga kita ia dapat ia fahami ia dengan secara ia menyeluruh ia terhadap ayat. Saya kira cukup. Ya, untuk pertemuan kita pada bulan ini insya-Allah. Ya, dalam pertemuan yang akan datang kita akan ia pergi kepada baru boleh cerita nak tegakkan keadilan, baru datang satu-satu datang akad Allah Taala tu. Ini kita kena ikut tu, flow tu. Lepas ini baru boleh cerita menegakkan keadilan. Baru boleh cerita keadilan lepas ini. Dia mesti memerlukan kepada tartib tersebut. Kalau tidak kita boleh cerita perkara-perkara tersebut. Jadi insya-Allah dalam pertemuan akan datang kita pergi kepada ayat yang 8 dan cukup sekadar itu. Mudah-mudahan pertemuan ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Entah Syekh. Lagi. Rasulullah dia kiam Ustaz. Dia Rasulullah ni dia bangun, dia tidur balik. Dia bangun solat dulu. Ataupun dia berterusan dari tidur dulu. Tidur. Ya, itu yang dalam hadis kan ya Rasulullah sebut yang ada para sahabat dia tak nak tidur tu kan. Aku kata dia asumu wa uftir. Aku puasa, aku berbuka. Wa aqumu wa arqud. Dan aku bangun dan aku tidur. Kerana kan kita ikut Imam Syafi'i kita. Dia nak faham macam mana cara Rasulullah buat, kena tengok ulama. Ulama Imam Syafi'i dia bahagikan malam dia bertiga. Yang pertama ialah tidur. Dah tentu tidur. Kemudian ibadah, kemudian ilmu. Ni dia bahagi tiga bahagi ni. Sebab itu bangun malam, bangun. Kita tidur, kita bangun. Kita bangun. Sebab itu kan ayat disebutkan ya ayyuhal muzammil. Dia berselimut dulu. Dia tidur dulu. Qumil laila, bangun. Illa qalila. Bangun malam. Cuma yang tak bangun qalila, itu kalau larat. Yang tak bangun tu sikit benar. Itu kan dia tidur sikit, bangun tu kan au nisfahu, kalau tak larat separuh. Ataupun separuh. Awingkus minhu, ataupun kurang daripada itu, melihat kekuatan kita. Sebab itu dia bagi au. Kalau larat sikit benar tidur, itu qalilah, sedikit saja yang tak bangun, yang lain semua bangun. Kalau tak larat nisfah, separuh dia. Awingkus, ataupun mungkin kita penat pula malam tu mesyuarat ujung, kita bangun sedikit, awingkus. Ada begitulah Allah Ta'ala bagi au tu, au untuk kita melihat kekuatan kita. Bangun. Itu ikut imam kita, Imam Syafi'i kita. Ibadah, kemudian ilmu. Kalau tak boleh juga nak baca buku, baca Quran. Itu ilmu yang paling agung, baca Quran. Kerana Quran ni dia mempunyai dua nisbah kalamiyah dan nisbah ruhiyah. Kalau kita bersungguh-sungguh, Allah Ta'ala boleh bagi kita ilmu laduni pula. Dengan dua nisbah itu, nisbah kalamiyah dan nisbah ruhiyah. Itu cukup kita nak? Tak ada. Jadi insya-Allah kita bertemu dalam pertemuan bulan akan datang untuk ayat yang seterusnya insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana fakihna wa fakih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ja'al jama'ana hadha jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al Allahumma fina wa la ma'ana wa la minna wa la man yatba'una shaqiyyan wa la matrudan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi